إن الله كان توابا أستغفر الله 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 إن الله كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء
قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العظيم. Ingatlah tak kala Allah berfirman, wahai Isa ibni Maryam, kenanglah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu ketika aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus, yakni Jibril. Iaitu engkau dapat berkata-kata dengan manusia semasa engkau masih kecil dalam buaya dan sesudah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarmu menulis membaca dan hikmah pengetahuan, khasnya kitab Taurat dan kitab Injil. Dan ingatlah ketika engkau jadikan dari tanah seperti bentuk burung dengan izinku. Kemudian engkau tiupkan padanya. Lalu menjadilah ia seekor burung dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta dan orang sopak dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menghidupkan orang-orang yang mati dengan izinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel daripada membunuhmu. Ketika engkau datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat. Lalu orang-orang yang kafir di antara mereka berkata, bahawa ini hanyalah sihir yang terang nyata. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada orang-orang Hawariyin, sahabat-sahabat karib Nabi Isa, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami orang-orang Islam yang menyerah diri kepada Allah. Dan ingatlah ketika orang-orang Hawariyun berkata, wahai Isa ibni Maryam, dapatkah kiranya Tuhanmu berkenan menurunkan pada kami satu hidangan dari langit? Nabi Isa menjawab, bertakwalah kamu kepada Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman. Mereka berkata, kami hanya ingin hendak makan dari hidangan itu untuk mengambil berkat. Dan supaya tenang tenteram hati kami. Dan juga supaya kami ketahui dengan yakin bahawa sesungguhnya engkau telah berkata benar kepada kami. Dan supaya menjadikan kami orang-orang yang menyaksikannya sendiri. Isa ibn Maryam pun berdoalah ke hadrat Allah dengan berkata, ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit untuk menjadi hari raya bagi kami. Itu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian. Dan sebagai satu tanda mukjizat daripadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu. Dan kurniakan rezeki kepada kami kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu berulang-ulang kepada kamu. Kemudian sesiapa di antara kamu kufur ingkar sesudah turunnya hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyeksanya dengan azab sengsara yang tidak pernah aku seksakan seorang pun dari sekalian makhluk. Ayat yang kita bacakan pada malam ini iaitu ayat yang ke-110 sehingga 115. Ayat-ayat ini menceritakan tentang mukjizat Nabi Isa AS. Kenapakah diceritakan tentang mukjizat Nabi Isa AS dan juga kisah yang berlaku pada zaman Nabi Isa AS, iaitu kisah Maidah.
bersesuaian dengan surah ini, suratul Maidah, hidangan. Maka dalam ayat ini diceritakan tentang Maidah, jadi hidangan yang turun dari langit, yang menjadi tanda kebesaran Allah dan mukjizat Nabi Isa AS. Apakah munasabah dan kaitan dengan ayat sebelum ini? Kalau ayat sebelum ini menceritakan tentang perkara yang bersangkutan dengan penyaksian, perkara yang bersangkutan dengan wasiat. Kemudian ayat yang ke-109 sebelum ini menceritakan bahawa Allah akan menghimpunkan semua para rasul pada hari kiamat kelak dan bertanya kepada mereka apakah mereka telah menyampaikan dakwah, dan bertanya kepada umat mereka apakah para rasul telah menyampaikan dakwah, untuk menunjukkan bahawa para nabi, para rasul seorang yang amanah dalam menyampaikan perintah Allah, dan untuk menunjukkan dan mendedarkan sifat-sifat buruk umat nabi masing-masing yang menderhaka, yang melanggar, yang menyembunyikan kekufuran, nifak kepada para nabi di zaman masing-masing. Maka bila Allah menyebut tentang ada pertanyaan hari kiamat kelak, maka ayat yang kita bacakan pada malam ini berkait dengan Nabi Isa. Kenapa? Kerana dalam persoalan yang paling besar yang akan ditanya oleh Allah pada hari akhirat kelak, persoalan orang yang mempertuhankan Nabi, yakni mempertuhankan Nabi Isa. Ketika umat-umat lain lebih bersifat menghina para Nabi, lebih pada sifat menafikan para Nabi, sebagaimana Yahudi menafikan kenabian Nabi Muhammad SAW, juga menafikan kenabian Rasul-Rasul yang diutuskan kepada mereka mengikut hawa nafsu mereka. Tetapi berbeza dengan orang Kristian, mereka ini telah melakukan jenayah yang lebih besar dengan mempertuhankan Nabi, menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, bukan Tuhan. Bahkan hari ini rata-rata Kristian menganggap Isa itu sebagai Tuhan, bukan lagi anak Tuhan. Itulah i'tiqad mereka yang mereka jaja. Maka Allah menyebut tentang penghakiman pada hari kiamat kelak yang berkait dengan Rasul yang pertama ditanya ialah tentang ketuhanan, yang kita akan baca pada ayat yang akan datang. Tapi supaya kita tahu kenapa Allah menyebut tentang Isa terlebih dahulu, kerana kita katakan umat-umat dahulu kebencian mereka pada Nabi-Nabi. Tetapi sampai kepada Kristian, mereka telah mempertuhankan Nabi. Umat dahulu mereka lebih kepada menghina para Nabi. Tetapi datang umat Kristian ini, mereka menghina Allah dengan menisbahkan pada Allah itu anak, menisbahkan pada Allah itu isteri, dan menisbahkan kepada Allah itu ada yang sekutu dengannya. Sehingga mereka lebih mempromosikan Nabi Isa, melampau pada Nabi Isa berbanding mereka mempromosikan Tuhan. Sebab itu dalam semua detik, semua perkara mereka bercerita tentang Isa penyelamat. Maka ini antara sebab kenapa Allah menceritakan Nabi Isa, untuk menjelaskan Nabi Isa AS itu Nabi macam Nabi-Nabi lain, Rasul macam Rasul lain, mendapat nikmat dari Allah sebagai makhluk, mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala yang berupa mukjizat bagi mengukuhkan dakwah mereka sebagaimana Nabi-Nabi yang lain, dan mukjizat yang diberikan mengikut kesesuaian zaman. Setiap zaman ada kebanggaan umatnya, ada keagungan umatnya, maka para Nabi akan membawa sesuatu yang akan menampakkan kehebatan dakwah mereka. Kalau sekiranya zaman Nabi Isa terkenal dengan sihir, maka Nabi Musa diberi satu mukjizat mengalahkan sihir. Ketika mana zaman Nabi Isa yang terkenal ialah ilmu perubatan, maka Allah beri mukjizat Nabi Isa mengatasi ilmu perubatan. Ketika mana zaman Nabi Muhammad SAW lebih kepada kesusastraan, bahasa, ketinggian bahasa, makna, maka Allah Ta'ala memberikan mukjizat pada baginda sallallahu alaihi wasallam, mukjizat paling agung yakni Al-Quran. Maka Allah mulakan dengan firman-Nya, "Idz qala Allah," dan ingatlah
ketika Allah berkata, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam. Dalam ayat ini telah menjelaskan tentang Allah berkata pada Isa untuk menunjukkan Isa itu ialah Rasulnya. Kemudian dinisbahkan Isa anak Maryam supaya jelas bahawa Isa bukan anak Tuhan. Dan seringkali kita bila membaca ayat-ayat tentang Nabi Isa, maka diikuti dengan Ibnu Maryam. Untuk menunjukkan Isa ini satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakannya tanpa bapa. Sebagaimana Allah menciptakan Adam tanpa ibu dan bapa. Dan ingatlah ketika mana Allah berfirman kepada Isa bin Maryam dengan firman-Nya, Wa Isa ibni Maryam, Udhkur ni'mati alaika. Ingatlah nikmat yang kuberikan kepadamu. Wa ala walidatik, dan kepada ibumu. Untuk menunjukkan sekali lagi Isa itu ialah makhluk. Sebab itu dia mendapat nikmat, bukan memberi nikmat. Dan disebut pula pada ibumu untuk menegaskan lagi Isa itu anak Maryam. Bukannya anak Tuhan. Iz ayyatuka biruhil kudus. Ketika mana aku menguatkan kamu, memelihara kamu, menjaga kamu melalui roh atau melalui Jibril AS. Tukallimun nas. Dan kamu dengan itu mampu berbicara dengan manusia. Fil mahdi semenjak buayan. Yang masih kecil, masih bayi. Wa kahlan sehinggalah kamu dewasa. Bercakap dengan pintar, dengan fasih. Dengan kata lain, kamu sudah berdakwah kepada umatmu ketika kecil dan ketika besar. Antara Nabi yang berdakwah kepada umatnya kecil sampai ke besar, Nabi Isa AS. Daripada kecil lagi Nabi Isa sudah berkata, aku ini hamba Allah. Inni Abdullah. Aku ini hamba Allah. Rasul yang diutuskan. Ayat-ayat yang dimaksudkan tentang nikmat-nikmat dan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan melalui tangan Nabi Isa AS. Yang dengan kehendak Allah SWT. Sehingga Allah berkata, ingatlah wahai Isa nikmatku atasmu dan juga nikmatku kepada ibumu. Antara nikmatku kepadamu ialah aku menjadikan kamu tanpa bapa. Kamu hanya punya ibu, maka ini nikmat. Dan aku jadikan kamu ini sebagai tanda-tanda kebesaranku. Bahawa aku berkuasa melakukan sesuatu. Untuk menunjukkan, ya, bila kita tuan-tuan dalam kehidupan, bila lama, bertahun lamanya kita melihat bahawa kehidupan ini berdasarkan kepada satu peraturan yang kita faham secara semula jadi. Maka Allah akan turunkan sesuatu supaya kita memahami bukan itu peraturan. Peraturan sebenar ialah Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Misalnya peraturan kita, bila sakit makan ubat sihat. Sakit makan ubat sihat. Lama jadi macam tu, akhirnya kita mula fikir obat itulah penyembuh. Maka Allah jadikan sakit tak ada ubat. Supaya kita tahu Allah yang berkuasa melakukan sesuatu. Setiap kali manusia melalui perjalanan hidup sehingga mereka melihat ia satu kebiasaan, maka Allah pasti akan tunjukkan keajaiban dan kuasa Allah untuk menunjukkan Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Manusia dengan ilmunya merasa bijak. Manusia dengan ilmunya merasa bahawa mereka yang menentukan sesuatu. Bahkan mereka dengan berani berkata, kitalah yang menentukan masa depan kita. Jawapannya tidak. Kitalah yang menentukan apa yang kita nak. Jawapannya tidak. Kerana kita hidup dengan takdir Allah. Tapi kerana kebiasaan dia macam tu, maka Allah akan tunjuk suatu kejadian dalam kehidupan manusia ini bagi membuktikan Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Banyak berlaku puting beliunnya, banjirnya. Maka ia di luar kehendak manusia dan di luar jangkaan manusia supaya mereka tahu ada Tuhan yang berkuasa. Dan termasuk pandemik yang kita alami hari ini. Supaya kita tahu ada Tuhan yang berkuasa. Bukannya ilmu perubatan, bukannya doktor, bukannya ahli politik, bukannya ahli bijak pandai, bukan. Kerana semua mereka tidak jumpa lagi jalan. Maka demikian juga tentang Nabi Isa AS. Orang dah biasa manusia ni mesti ada mak ayah. Kalau Allah berkuasa menjadikan seorang itu tanpa ayah. Maka Nabi Isa bagi menunjukkan Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Maka kenapa Allah Ta'ala nak jadikan hikmah Nabi Isa ini tanpa ibunya, tanpa bapanya, bagi mengingatkan kejadian Nabi Adam tanpa ibu dan tanpa bapa.
Dan bagi mengingatkan Bani Israel bahawa tidak semestinya kenabian itu hanya untuk kamu Bani Israel. Allah boleh pindahkan kepada yang lain sebagaimana Allah pindahkan kenabian itu kepada orang Arab. Kerana Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Maka faham asas itu. Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Kamu manusia tak boleh letak peraturan pada diri kamu. Wah, Allah kena buat macam ni, kena buat macam ni. Tidak. Maka Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Dan antara nikmatku kepada ibumu, aku menjadikan ibumu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan kelahiran Maryam yang hebat, kesuburannya, kealimannya, sifat ibadatnya, datang kepadanya rezeki yang pelbagai. Sehinggalah Allah jadikan Maryam ibu kepada seorang Nabi yang hebat, iaitu Nabi Isa AS. Ya Allah jadikan anaknya yang bernama Isa bin Maryam ini berkata-kata waktu masih bayi lagi untuk beritahu membersihkan ibunya tidak berzina. Tetapi aku ialah tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah Ta'ala beri nikmat lagi, iaitu dengan Jibril AS. Yang dimaksudkan ialah Jibril menjaga Nabi Isa. Allah jadikan Jibril ini dia akan jaga Nabi Isa AS. Dengan wahyunya, dengan ilhamnya yang diberikan oleh Jibril AS. Dan Nabi Isa ini sudah berdakwah daripada kecil sampailah besar. Dan Allah menyebut tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kamu telah mengajak kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah semenjak kecil kamu sehinggalah waktu besar kamu. Wa tubri'u ummaka min kulli 'aibin wa tuhmati min adh-dhalamati. Dan kami jadikan melalui lidah kamu membersihkan segala keaiban dan tohmahan kepada ibumu daripada setiap orang-orang yang zalim. Bagaimana Allah Ta'ala mewahyukan melalui lidah Nabi Isa dengan berkata, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Aku ialah hamba Allah, akan diberikan kepadaku kitab dan dijadikan aku sebagai seorang nabi dan dijadikan aku berkat di mana pun aku berada. Sejak Nabi Isa kecil, dalam buaian, dalam dakapan ibu, dalam gendongan ibunya, Nabi Isa bercakap macam ni. Untuk menunjukkan bahawa kesucian Maryam. Kerana Bani Israel tahu, seorang Nabi tidak akan lahir daripada wanita yang curang atau yang tidak elok. Tidak akan. Semua para Nabi akan lahir daripada wanita yang baik. Semua Nabi-Nabi akan lahir daripada pernikahan. Ulidtu min nikah walaysa min sifah. Kata Nabi SAW, aku lahir daripada pernikahan, bukan daripada penzinaan. Dan sepakat ulama usuluddin, semua para Nabi lahir daripada pernikahan. Mereka tak lahir daripada penzinaan. Sebagai satu pemeliharaan Allah yang pertama. Sebab kalau lahir daripada penzinaan, maka tuhmah sudah berlaku. Oh, ni anak zina, bla bla. Semua Nabi-Nabi, mereka ini dilahirkan dengan pernikahan. Melainkan dua orang Nabi, itu Nabi Adam AS yang dilahirkan, diciptakan terus. Dan Nabi Isa yang dilahirkan tanpa bapa. Namun mereka lahir dalam keadaan suci ataupun daripada wanita yang mulia. Maka ini di antara nikmat Allah Ta'ala bila Nabi Isa membersihkan ibunya sendiri. Kemudian Allah berfirman, wa idh 'allamtukal kitab, dan ketika mana kami mengajar kepada kamu wahai Isa akan kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Artinya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa AS sehingga dia memahami setiap wahyu yang diturunkan, yang tercatat di dalam Taurat, yang tercatat dalam Injil. Bahkan sudah mengetahui segala perintah-perintah Allah SWT. Maka ini di antara nikmat Allah kepada Nabi Isa AS. Wa idh takhluqu minat-tin, dan ingatlah kamu wahai Nabi Isa ketika mana kamu membentuk daripada tanah. Kahayati taid, seperti bentuk burung. Fatanfuku fiha, lalu kamu meniupnya. Fatakunu tayran biizni, maka dia terbang dengan izinku. Ada setengah ulama menyatakan burung itu terbang bila mana jauh daripada pandangan manusia, dijatuh kembali menjadi tanah. Dia cuma terbang waktu mana dilihat, kemudian kembali jadi tanah. Maka Allah Ta'ala menyebut setiap satu nikmat, Allah menyebut perkataan biizni dengan izin aku, untuk menafikan pendakwaan kosong orang-orang Kristian yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan.
Bukan. Dia buat dengan izin Tuhan. Bila dia buat dengan izin Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Ada Tuhan lain, iaitu Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa tubri'ul akmaha, dan engkau telah menyembuhkan orang yang buta semenjak lahir. Perkataan al-akmah, buta semenjak lahir. Yang tak ada harapan sembuh. Dia bukan buta asal celek kemudian buta. Ini memang buta daripada lahir. Memang sudah tak ada bentuk, kita katakan, alat-alat panca indera untuk melihat. Ia berbeza dengan orang yang asalnya celek kemudian terlibat dengan kemalangan. Dia sudah ada persiapan untuk melihat. Dia perlu diperbaiki. Ini memang daripada awal tak ada. Ia disebut dalam bahasa Arab akmah. Dan ketika mana engkau menyembuhkan orang buta daripada kecil, daripada dilahirkan, wal abrasa, dan yang berpenyakit sopak, yakni berpenyakit kulit, biizni, dengan izinku. Wa istukhrijul mauta, dan kamu telah mengeluarkan orang yang mati daripada kuburnya menjadi hidup dengan izinku. Wa iskafaftu bani Israila anka, dan antara nikmat aku berikan kepadamu wahai Isa ialah aku menjaga kamu daripada dibunuh oleh umat dan kaum kamu. Bila pada Bani Israel, mereka tidak berpuas hati dengan Nabi Isa AS dengan mukjizat yang dibawakan, dengan teguran hukum hakam, sehingga mendorong raja yang zalim waktu itu merancang untuk membunuh Nabi Isa. Maka Allah pelihara Nabi Isa daripada dibunuh dengan diangkat ke langit. Nabi Isa tidak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuh. Mereka tidak berjaya membunuhnya, tidak juga menyalibnya. Barrafa'ahu Allahu ilaihi, maka Allah mengangkat Nabi Isa di sisinya. Maka Allah menggagalkan strategi mereka hendak membunuh Nabi Isa AS. Wa qala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin. Dan ketika mana umat kamu pada zaman kamu bukan sekadar membunuh kamu, nak bunuh kamu, bukan menuduh kamu sebagai ahli sihir. Dan ini kita kena tahu bahawa semua para nabi pada zaman mereka dituduh dengan pelbagai tuduhan. Ini bukan suatu benda yang pelik. Mereka tuduh Nabi berbohong, sebagaimana mereka tuduh semenjak Nabi diutuskan, Nabi Nuh AS. Bohong, ahli sihir, inginkan itu, inginkan ini. Maka perkara ini kita akan dengar benda yang sama, yang dituturkan sepanjang zaman kepada setiap yang membawa kebaikan dan kebenaran. Wa in auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika mana aku mewahyukan kepada hawariyin. Hawariyin ialah penyokong-penyokong, pengikut-pengikut murid-murid Nabi Isa AS yang setia. Itu orang-orang yang menjadi sahabat Nabi Isa AS yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Jumlah mereka setengah menyatakan seramai 12 orang. Ini jumlah Al-Hawariyun. Dipanggil Khulasa'u Isa wa sahbuhul mukhlisun, iaitu orang-orang pilihan. Yang Nabi Isa pilih ni. Di kalangan orang-orang yang ikhlas. Bagaimana Allah Ta'ala meminta penyaksian kepada Hawariyun supaya beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Nabi Isa AS. Qalu amanna. Mereka berkata kami beriman dan engkau menjadi saksi wahai Allah sesungguhnya kami orang Islam. Baik, kalau kita lihat ayat-ayat ini, Allah Ta'ala menyebut tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada Nabi Isa AS. Dalam ayat ini tercatat 8 nikmat yang bersifat mukjizat kepada Nabi Allah Isa AS, antaranya bercakap waktu kecil, menciptakan burung, menyembuhkan orang yang buta dan penyakit sopak, menghidupkan orang mati, dan mencegah menghalang orang-orang Yahudi daripada membunuh Nabi Isa AS. Bahkan Allah menjadikan pengkhianatnya muka seperti Nabi Isa, kemudian Allah mengangkat Nabi Isa. Dan nikmat yang lain bila Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa AS penjagaan Jibril AS. Jibril sentiasa mengiringi Nabi Isa AS. Dan Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa kefahaman untuk memahami wahyu. Memahami wahyu Taurat, memahami wahyu Injil. Maka ini satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa AS. Dan juga di antara nikmatnya, bukan sekadar Nabi Isa yang mengajak Hawariyun beriman, Allah berfirman terus pada Hawariyun. Wahai Hawariyun, berimanlah padaku dan kepada Rasulku. Terus diambil perjanjian, Allah Ta'ala ambil perjanjian daripada Hawariyun, yakni sahabat-sahabat Nabi Isa AS.
Maka kesemua mukjizat yang kita bacakan pada ayat-ayat yang ke 110 111 ini, semuanya dengan disebut di situ bimuradillah wa masyiatihi wa qudrati, kehendak Allah. Baik, kenapa perlu ada perkataan kehendak Allah atau izin Allah untuk menafikan sangkaan, dakwaan dan juga kata-kata fasik orang-orang Kristian yang mengatakan Isa itu Tuhan. Kerana semua Nabi Isa buat dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan apa yang diinginkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Isa bukan satu-satunya Nabi yang mendapat mukjizat itu. Semua Nabi-Nabi dapat mukjizat. Bukan mukjizat menghidupkan yang mati, bukan Nabi Isa je dapat. Bahkan Allah berikan mukjizat ini juga pada Musa dan peristiwa Baqarah. Bahkan Allah berikan juga mukjizat menghidupkan orang mati ini pada Nabi Ilyas AS. Bahkan pada Nabi-Nabi yang lain yang berlaku dalam pelbagai kisah para Nabi. Artinya tidak ada satu pun yang Nabi-Nabi ini dia bersendirian mendapat mukjizat. Melainkan semua Nabi-Nabi dapat mukjizat seumpama mereka dalam menyampaikan dakwah. Sebab bagi membenarkan dakwah kerasulan, membenarkan mereka ini datang dari Allah. Sebab bila seorang berkata, saya ini Rasulullah, saya datang dari Allah, berarti dia dekat dengan Allah. Maka mana bukti Allah hantar dia sebagai Rasul? Sebab itu mukjizat bagi para Nabi wajib. Ia berbeza dengan karamah. Kerana seorang tidak perlu memaksa orang percaya dia wali. Tak perlu. Sebab para wali tak membawa syariat. Dia cuma melaksanakan syariat. Para Rasul membawa syariat. Maka mereka wajib ada mukjizat bagi membuktikan mereka benar. Kerana ia berkait dengan masalah semua. Para wali ini ialah maslahat peribadi. Maka kalau orang tu tak nak ngaku dia wali pun tak masalah. Yang seorang nak kata dia wali, seorang kata tak wali, tak ada masalah apa, tak berkait dengan dosa dan pahala. Kalau seorang ini memperakui dia wali, seorang lain kata bukan wali, maka tak ada masalah. Dia tak rosak akidah. Dan seorang kata dia ada karamah, seorang menafikan karamah, tak ada masalah. Sebab karamah para wali dia tak datang melalui mukjizat, dia tak datang melalui wahyu. Dia datang melalui pandangan. Dia datang melalui orang yang melihatnya. Dia seorang itu boleh saja percaya atau tak percaya orang tu. Dia berbeza dengan karamah, berbeza dengan mukjizat. Dia datang dengan wahyu Allah. Dia datang dengan hadis-hadis yang sahih tentang mukjizat Nabi-Nabi ini. Oleh itu Nabi Isa AS bukan satu-satunya Nabi yang mendapat keistimewaan itu sehingga kamu, wahai Kristian, mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Kerana itu bila ditanya, kenapa kamu mengatakan Isa itu Tuhan? Atau anak Tuhan? Yang saya katakan, i'tikad sebenarnya orang Kristian mengatakan Isa itu Tuhan. Sebab itu mereka promosikan Jesus atau Yesus atau Yasua. Lalu kenapa? Bagaimana Isa itu jadi Tuhan? Lalu mereka kata sebab Nabi Isa buat tu, buat ni. Kita katakan itu semua mukjizat yang Allah juga beri pada Nabi-Nabi lain. Nabi Musa terbelah laut. Sebagaimana Nabi Isa diturunkan hidangan dari langit, Nabi Musa juga turun hidangan dari langit. Walau berbeza cara dan bentuk. Tetapi asas mukjizat itu perkara luar biasa. Kalau sekiranya diceritakan tentang satu Nabi mukjizat ini, pasti Nabi lain ada mukjizat tertentu. Supaya jelas kepada kita, Nabi Isa sebagaimana Nabi-Nabi lain, dia manusia. Yang didatangkan keterangan, sokongan Allah Ta'ala bahawa mereka semua para Nabi dengan mukjizat yang kita sebut mukjizat bagi para Nabi wajib. Untuk apa? Untuk menolak pembohongan umat dan kaumnya. Dan membenarkan kerasulan dan risalahnya. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang mukjizat Nabi Isa AS, kemudian Allah menceritakan wa id auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika mana kami mewahyukan kepada golongan hawariyin. Kita sebut hawariyin ialah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Nabi Isa AS. Supaya beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa. Tiba-tiba hawariyun ini berkata pada Nabi Isa, iz qala al-hawariyun, dan ingatlah ketika mana hawariyun ini berkata, ya Isa bin Maryam, wa Isa anak Maryam, hal yastati'u rabbuka, apakah Tuhan kamu mampu? Maksudnya apakah
kamu mampu meminta dengan Tuhan kamu? Boleh tak doa macam ni? Ayunazzila alaina ma'idatan minas sama', supaya diturunkan kepada kita hidangan dari langit. Boleh tak? Apakah sebab pertanyaan Hawariyun ini? Setengah ulama menyatakan Hawariyun ini bila Nabi Isa menyuruh mereka untuk berpuasa selama 30 hari. Maka mereka pun ikut perintah Nabi Isa AS, mereka berpuasa selama 30 hari. Lalu mereka ingin menutup puasa hari ke-30 sebagai hari perayaan berbuka puasa untuk mendapat hidangan dari langit. Macam kita lah, puasa last tu kita dah rasa macam hari raya. Dan mereka nak rasa macam hari raya ni. Tapi bukan maksud hari raya macam kita nak main mengecung tu, tidak. Gembira ibadat mereka ni Tuhan terima. Sebagai tanda Allah terima ibadat. Sebab bila kita berpuasa, lalu kita gembira dengan kedatangan hari raya, itu tanda Allah terima ibadat kita. Bila kita buat satu ketaatan pada Allah, tak kira apa, lepas sudah taat kita gembira, itu tanda Allah terima. Macam kita bila melalui Ramadan, datang perayaan, kita rasa gembira. Gembira ini datang kerana ketaatan kita berpuasa Ramadan. Jadi bila Hawariyun berpuasa 30 hari, dan hari terakhir mereka berpuasa, mereka minta, boleh tak? Kalau sekiranya Tuhan minta kepada Tuhan, supaya diturunkan kepada kami hidangan dari langit. Setengah ulama tafsir menyatakan, apakah Tuhanmu akan melakukan dan redha untuk menurunkan kepada kami hidangan daripada langit. Maksud kalimah istita'ah bukanlah dia kata Allah ni tak berupaya. Maksudnya boleh tak? Boleh di sini bukan maksud boleh Tuhan tak boleh. Maksudnya boleh di situ adab meminta tu, betul tak? Contoh kita sebut, boleh tak saya nak jumpa orang tu? Ya, orang tu boleh je jumpa, tapi secara adab sesuai tak saya nak jumpa dia? Sekarang pagi ke petang, boleh tak saya nak jumpa? Bila sebut boleh tak Tuhan menurunkan, bukan bermaksud apakah Allah berkuasa atau tidak. Apakah adabnya? Apakah beradab tak kami kalau kau minta Allah turunkan hidangan dari langit? Apakah salah doa tersebut? Apakah Allah akan memperkenankan? Kerana mereka melakukan demikian untuk merasa lebih tenang agama mereka. Lebih tenang akidah mereka akan kekuasaan Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim memohon pada Allah untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Sebagaimana Allah rakamkan dalam Quran, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Bukan tak percaya, tapi untuk lebih menenangkan hati. Kemudian Nabi Isa berkata, qalat taqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. In kuntum mu'minin, kalau benar kamu orang-orang yang beriman. Apa maksud kata-kata Nabi Isa, bertakwalah kepada Allah? Nabi Isa AS berkata demikian, ingat, setiap apa yang kita minta ini, maka ada perkara yang menjadi tuntutan. Bila kau minta supaya Allah Ta'ala turunkan sesuatu daripada langit, maka aku bimbang permintaan kamu tadi akan jadi macam umat dahulu, minta-minta kemudian kufur pada Allah. Minta-minta kemudian kamu ni jadi melawan pula. Sebagaimana yang berlaku kepada kaum Bani Israel dengan Musa. Mereka minta nak tengok Tuhan lah, nak minta itu, nak minta ini. Tapi permintaan mereka semata-mata sebagai permainan. Ni kamu minta ni, kamu kena takut pada Allah. Jangan main-main dengan permintaan dengan Allah ini. Kalau setiap permintaan dengan Allah SWT itu, berarti ada hujah Allah ke atas kamu. Maksudnya kalau kita minta, ya Allah berilah aku rezeki yang banyak. Allah akan tanya rezeki banyak buat apa? Dia ingat nak rezeki banyak. Ya Allah, aku nak jawatan itu, jawatan ini. Ya, bila Allah beri jawatan, maka Allah bertanggungjawab kepada kita. Maka seolah-olah bila Allah turunkan hidangan dari langit, maka ada tanggungjawab yang Allah berikan pada kamu. Jangan lepas ni kamu dah yakin Allah berkuasa, tiba-tiba kamu songeh dalam bab lain pula. Minta macam-macam pula. Boleh tak yang lain pula? Boleh tak yang lain pula? Nanti bila dia turunkan hidangan, boleh tak hidangan lain diturunkan? Ini diturunkan makanan ni, boleh tak nak makanan lain pula? Sebagaimana berlaku kepada Bani Israel zaman Nabi Musa. Lepas diturunkan hidangan dari langit, mereka minta lain-lain. Minta bawang, minta kacang dal pula. Jadi turun hidangan paling hebat dari langit. Manna dan salwa, manisan dan burung, daging. Tiba-tiba mereka minta bawang-bawang pula.
minta bawang putihnya, minta timunnya, minta semua benda. Walau benda tu boleh didapati di pasar-pasar. Allah nak turun sesuatu yang istimewa dari langit. Lalu mereka cuba kononnya jemu dengan apa yang Allah dah turun. Jemu. Maka Nabi Isa bimbang umatnya jadi macam umat Nabi Musa. Sebab itu Nabi Isa berkata, ittaqullah in kuntum mu'min. Takutlah kamu pada Allah. Jangan main-main minta ni. Qalu, Hawariyun berkata, nuridu an na'kula minha. Kami nak makan je, nak ambil berkat. Wa tatma'inna qulubuna, supaya hati kami tenang dengan keimanan. Wa na'lama an qad sadaqtana, dan kami bertambah yakin engkau memang benar. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami akan terus menjadi saksi pendukung-pendukung dakwahmu wahai Nabi Isa. Qala Isa bin Maryam, lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah. Dalam kitab-kitab tafsir diceritakan bahawa Nabi Isa berdoa dengan penuh kesungguhan, dengan menangis, memohon kepada Allah Ta'ala, bimbang. Ya, bimbang apa? Nanti bila turun benda ni semua, tiba-tiba jadi macam umat dahulu. Mereka engkar. Mereka meminta bukan-bukan, minta macam-macam pula lepas tu. Maka bimbang. Maka dia menangis minta supaya ia tidak menjadi fitnah kepada Hawariyun. Lalu Nabi Isa berkata, Allahumma Rabbana, wahai Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama', turunkan kepada kami hidangan dari langit. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina, menjadi perayaan kepada yang hadir hari ini dan yang akan datang. Yang akan datang akan cerita kisah ni pun dibaca inilah perayaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Para ulama tafsir menyatakan kisah hidangan turun dari langit ini orang Kristian pun tidak mengetahuinya tercatat dalam kitab Injil. Sebab benda tak tercatat dalam kitab Injil. Allah merakamkan kisah ini bagi menunjukkan benar Nabi Muhammad SAW. Walau kisah itu sudah pun tenggelam dalam pengetahuan orang-orang, kebanyakan orang Kristian. Mereka berita itu dipindahkan secara mulut ke mulut tentang kejadian ini. Lalu Allah sebut dalam Quran, merakamkan kejadian itu benar-benar berlaku pada zaman Nabi Isa AS. Ia sebagaimana juga beberapa kisah Nabi Musa tidak tercatat dalam kitab Taurat. Beberapa pendedahan tentang penyelewengan orang Yahudi. Sama juga kisah hidangan dari langit tidak tercatat dalam kitab Injil. Lalu ia menjadi satu mukjizat yang jelas dan nyata. Kemudian kata Allah Ta'ala dalam doa Nabi Isa AS, warzuqna wa anta khairur raziqin, berikan rezeki pada kami, engkau Tuhan sebaik-baik pemberi rezeki. Maka bila Nabi Isa berdoa, maka turun hidangan dari langit. Setengah ulama menyatakan yang turun itu ialah roti dan juga ikan. Ada yang kata roti dan daging. Ada menyatakan diturunkan 7 ekor ikan, kemudian roti-roti, kemudian buah tin, kemudian buah rumman, buah delima, beberapa buahan syurga yang wangi semerbak dan juga lazat dimakan. Pun begitu dalam Quran tidak disebut apakah yang diturunkan. Setengah-setengah ulama tafsir sahaja yang menyebut tentang yang diturunkan itu berupa roti dan juga daging. Samping Allah Ta'ala perintah melalui lidah Nabi Isa, makanan ni tak boleh disimpan. Ia cuma dimakan dan tak boleh disimpan untuk esok hari. Kerana Allah menjanjikan dia akan turunkan ini berulang kali. Bukan sekali. Tapi sebahagian mereka. Bukan di kalangan Hawariyun. Kalangan umat yang ada pada zaman itu. Bila mereka juga turut menyaksikan hidangan turun dari langit. Atas permintaan Hawariyun. Dan Nabi Isa AS memberi syarat pada mereka. Ingat, makan dan jangan simpan. Makan, tak habis biarkan. Jangan ada yang cuba simpan-simpan. Seolah tidak percaya dengan janji Allah. Oh, Allah akan turunkan lagi, turunkan lagi. Sebab itu Allah sebut. Qala Allah, inni munazziluha alaikum. Akan kuturunkan hidangan dari langit. Faman yakfur ba'du minkum. Siapa yang kufur selepas itu di kalangan kamu, fa inni u'adzibuhu azaban, akan kuazab pada mereka dengan satu azab la u'adzibuhu ahadan minal alamin, yang tidak pernah aku jadikan daripada sebelum ini. Maka apa yang diturunkan azab ketika mana sebahagian mereka mula tidak mematuhi syarat tersebut. Syaratnya makan jangan simpan. Lalu sebahagian besar mereka menyimpan. Mereka tak yakin Allah akan turunkan lagi esok. Padahal Allah dah kata. Ini kalangan orang lemah, bukan kalangan Hawariyun. Kalangan orang yang lemah. Yang lain yang turut menyaksikan turunnya hidangan dari langit. Maka kelompok yang menyimpang ini, Allah turunkan azab dengan ditukarkan mereka menjadi monyet dan babi.
Yang tua bertukar jadi babi, yang muda menjadi monyet. Persis sama sebagaimana kaum Nabi Musa. Setiap kali sebab umat dahulu, bila mana mereka mengingkari perintah Allah, mereka ditukar menjadi binatang. Khususnya babi dan juga monyet. Untuk menunjukkan watak-watak binatang yang ada dalam diri mereka. Watak yang tidak berakal. Watak yang tamakkan dunia. Watak yang sentiasa tidak punya keyakinan yang teguh dengan janji-janji Allah SWT. Dan itu kita katakan kajian terperinci perlu dibuat pada monyet dan babi dan seluruh sifat-sifat mereka. Sehingga Allah jadikan mereka, walaupun kalangan saintis menyatakan kromosom yang ada pada babi dan monyet itu sama dengan manusia. Dia punya kecenderungan sama bab makan, bahkan bila mereka nak test obat pun pada monyet dan pada babi, kerana sama penerimaan dengan manusia. Bukan buah yang dimakan oleh monyet, buah itu boleh dimakan oleh manusia. Kalau beracun, monyet mati, kita pun sama. Kalau pedas, monyet pedas, kita pun sama pedas. Tu monyet tak boleh makan lada. Pedas, kita pun tak boleh makan lada. Secara begitu melainkan tahu ini pedas. Kerana penerimaan tu sama dari situ, kita katakan selera dia. Tapi ada benda lain yang Allah nak beritahu. Bukan masalah selera tu. Sifat buruk yang ada apa? Yang terpendam dalam binatang bernama monyet dan babi ini. Sehingga Allah tukar mereka. Saya katakan, bila saintis mengkaji bentuk yang ada dalam babi dan monyet bersama dengan manusia. Hampir nak sama. Dari sudut penerimaan dan sebagainya. Maka Allah tak jadikan tukar jadi binatang lain yang tak punya kesamaan dengan manusia. Tapi ada watak-watak yang buruk yang saya katakan terkandung tadi. Baik, ini kisah hidangan yang turun dari langit. Yang setengah ulama tafsir menyatakan diturun seminggu sekali. Kalau diturun seminggu sekali, maka makan jangan simpan. Oleh kerana mereka selambat nak tunggu akan datang, lalu mereka simpan. Bila mereka simpan, maka Allah binasakan mereka. Maka tidak lagi turun hidangan dari langit. Dan ini yang ditakuti oleh Nabi Isa AS sebenarnya. Kerana sifat para Nabi mencintai umat. Mereka paling takut bila setiap kali umatnya meminta mukjizat. Kerana setiap mukjizat yang diminta, maka ada satu komitmen dan ada satu hukuman bila mereka melanggarnya. Maka ini menjadi ketakutan. Kerana itu mudahnya umat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad tak minta mukjizat. Tapi mukjizat itu lahir tanpa diminta. Tak pernah umat Muhammad kata, wahai Muhammad, kalau betul buat ni, buat macam ni. Tak ada. Nabi SAW tiba-tiba zahir je mukjizat. Tiba-tiba zahir je perkara aneh ini. Dengan pelbagai cara dan bentuk. Makanan menjadi banyak sebagai contoh. Turunnya malaikat. Tak pernah Nabi Muhammad kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, doalah biar malaikat turun perang kita. Tak ada. Tapi diturunkan malaikat. Tanpa diminta oleh orang beriman. Mereka tak pernah minta dengan Nabi SAW, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bawa pada kami mukjizat supaya kita boleh menang cepat. Tidak begitu. Maka ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Kerana itu umat Muhammad tidak dibinasakan. Umat dahulu, mereka minta bukan-bukan mukjizat. Lalu selepas itu mereka mempermainkan. Sebab itu mereka tidak memenuhi syaratnya. Akhirnya mereka diazab oleh Allah dengan azab yang tidak pernah berlaku. Ditukar menjadi kera dan ditukar menjadi babi. Wallahu musta'an.